Hai, hello, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, hari ini bersama saya lagi, kita nak belajar tentang fundamental analysis. Okey, ramai tanya dekat saya, kenapa Netflix jatuh sebanyak dalam 30%? Okey, dalam masa satu hari Netflix jatuh sebanyak 30%. Okey, ini sebenarnya berita yang sangat besar lah. Jadi kalau korang nak tahu kenapa Netflix boleh jatuh sebanyak 30% dalam masa satu hari, tonton video ni sampai habis dan korang akan belajar satu elemen penting dalam fundamental analysis yang korang boleh letak dalam kajian saham korang. Stay tune. Okay, so semalam harga Netflix jatuh sangat mendadak dalam 30%. I think sangat banyak harga dia jatuh berbanding dengan harga semasa dia lah. Okey, ramai orang tanya saya, kenapa? Bukanlah ramai sangat, tapi ada orang tanya saya, kenapa harga Netflix jatuh sebanyak ni walaupun dia adalah sebuah company yang agak strong lah compared dengan company-company lain lah. Especially company-company yang kita kata baru nak naik, Netflix ni quite established lah. Kenapa harga dia jatuh sebanyak tu? Okey, hari ni kita nak tengok kenapa. Kalau kita nak tahu, masalah dalam Netflix bukanlah masalah technical analysis ke apa ke, bukan. Masalah Netflix ialah masalah dalam isu fundamental syarikat tersebut. Okey, pada tahun lepas, Netflix kata pada Q1 tahun 2022 ni, Netflix nak mendapatkan, kita kata dia nak dapatkan banyak lagi klien baru, lebih 2 juta subscriber baru. Tapi apa masalah dia ialah Netflix dah hilang. Sepatutnya dia dapat 2 juta customer baru, tapi dia hilang dekat 200,000 current subscriber. Jadi apa masalah Netflix sebenarnya? Okey, masalah dia ialah unique selling point. Okey, korang kena ingat perkataan ni tau. Unique selling point. Unique selling point ni adalah salah satu benda yang tak ramai orang cerita dalam saham tau. Okey, tetapi unique selling point ni jugalah yang menjadikan harga saham tu naik atau harga saham tu turun. Okey, kerana tak semua saham akan naik walaupun dia buat bisnes yang kita kata bagus kalau dia tak ada unique selling point. So unique selling point ni adalah salah satu benda yang mengawal lah, okey, keadaan harga saham tersebut dan orang beli saham tu sebab dia punya unique selling point. Okay, so aku akan bagi example. Saya akan bagi example beberapa syarikat. Pertama, Netflix kita akan guna, dan di Malaysia kita akan guna Bank Islam sebagai satu kita punya study case. Jadi ini study case fundamental di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh apply dalam kajian saham tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kita tengok chart dan kat situ kita boleh analisis lah, kita bagi tahu dia punya apa hasil. Okey, sebenarnya apa itu unique selling point dan kenapa benda ni berkaitan dengan Netflix pula kan? Okey, sebenarnya kalau kita tengok dekat sini ini chart Netflix lah. Okey, unique selling point tu maksud dia ialah apa yang menjadikan Netflix ni unik dalam bisnes dia. The essential key tau. Elemen paling penting dalam bisnes dia. Untuk pengetahuan semua, Netflix, keunikan dia ialah jumlah kita kata penentu kepada kejayaan dia ialah jumlah subscriber dia. Dan semakin ramai orang subscribe terhadap dia punya servis, itu yang menentukan keberuntungan dia. Okey, itu unique selling point dia. Ada syarikat yang dia tak perlu ramai orang subscribe dekat dia punya servis, tetapi dia boleh profit juga dan profit dia boleh berkembang sebab servis dia jadi mungkin berbeza dengan servis-servis macam Netflix ni. Netflix ni pula ialah price sensitive punya servis, dan kalaulah dia tak tambah subscriber, dia naikkan harga, itu boleh menjadikan bisnes dia terjejas lah. Maksudnya dia boleh lose most of dia punya subscriber. Dan kita boleh tengok sekarang harga Netflix jatuh sebanyak 35%. Kalau dalam trading view dia tunjuk dalam satu hari jatuh sebanyak 35%. This is a very large gap yang kita kena faham. Okay,
So unique selling point ni memang sangat penting sebab setiap business dia ada unique selling point dia. Okay, so ini satu example yang di mana unique selling point ni macam mana kenapa Netflix tak boleh mematuhi, tak boleh dapat ni. Salah satu sebab dia ialah dalam unique selling point dia, dia perlu lebih ramai subscriber. Tapi Netflix menjanjikan subscriber dia boleh bertambah sebanyak 2 juta orang. Apa yang berlaku ialah 200,000 orang unsubscribe dia. Daripada sepatutnya dia tambah 2 juta, tapi dia lost 200,000. So benda ni ramai investor risau. Tetapi dia punya earning still a positive side. Masih lagi positive side. So kita tak boleh, kita kena faham unique selling point untuk syarikat itu apa. Okay, baik. Ini satu syarikat. So sekarang ni kita tengok lagi satu syarikat dekat Malaysia ni yang ada unique selling point. Okay, ini contoh. Ini bank Islam Ini bank Islam. Okay, ini contoh bank Islam. Tuan-tuan dan perempuan, nampak tak bank Islam punya chart? Di mana dia nampak macam nak bull, lepas tu dia ada drop, satu significant drop. Masa earning dia bagi tahu pasal earning dia. Okey, apa yang berlaku dalam bank Islam punya saham? Dalam situasi bank Islam ni, kita kena tahu bahawa bank Islam, okey, kita tengok bank Islam sebenarnya dia salah satu bank yang menawarkan perkhidmatan perbankan Islam. So, apa yang berlaku bila earning dia tu tidak memberikan data yang lebih baik berbanding sebelum ni, ramai investor keluar daripada saham ni kerana dia risau dengan unique selling point of bank Islam, iaitu kewangan Islam. Okey, macam tuan-tuan dan perempuan nak melabur dalam bank Islam, tuan-tuan dan perempuan kena tahu tau, dia punya unique selling point adalah perbankan Islam. Tetapi adakah perbankan Islam ni boleh berdepan dengan perbankan konvensional sekarang yang berubah sangat cepat? Okey, sebab kalau kita bandingkan chart bank Islam dengan bank-bank yang lain sangat berbeza, dan kita boleh tengok perception investor dalam perbankan bank Islam ni macam mana. Okey, so boleh nampak tak a significant drop kat sini? Ini menunjukkan bahawa bank Islam, investor bank Islam expect benda yang lebih baik lah. Dan sama juga dengan Netflix punya situation ni. Okay, sebab unique selling point ni yang menjadikan saham syarikat tu berbeza dengan syarikat-syarikat yang lain lah. Okay, jadi unique selling point ni juga yang menjual saham syarikat tersebut. Ramai orang tak berapa faham apa kaitan dia unique selling point. So ini adalah real case study yang kita boleh tengok unique selling point saham tersebut dengan harga saham. Okay, so jadi kita kena tahu setiap saham yang kita nak beli tu apa unique selling point dia. Ambil contoh ambil contoh kalau kita nak ambil saham-saham yang more long term. Okay, kita nak cari saham long term. Kajian fundamental, kita nak buat kajian fundamental. Kita dah tengok earning dia bagus, kita dah tengok semua company ni bagus, tapi kalau unique selling point dia tak berapa okey, tak berapa jelas, ataupun kita tahu unique selling point dia tak boleh mendatangkan syarikat tu keberuntungan. Jadi saham syarikat tu sebenarnya dia tak akan lebih move forward lah, dia tak akan bergerak lebih tinggi. Dia akan bergerak, tapi dia akan bergerak pada kadar yang tertentu lah. So kita tak boleh ada long bull run tu. So ini adalah situation-situation di mana unique selling point itu sangat penting. Jadi kalau kita nak beli saham, kita kena pastikan apa unique selling point dan jelas tak unique selling point dia kepada saham kita. Dan adakah kita percaya dengan unique selling point tu adalah business for future. So kebanyakan orang kadang dia tak faham unique selling point ni apa. Kadang-kadang dia dah tengok earning semua bagus apa semua, tapi bila pergi kepada part unique selling point, dia merasakan bahawa tak penting. So itu kesilapan dia. Kita kena tahu macam mana implication unique selling point. Kalau dalam kita kata fund management yang lebih besar, diorang akan buat kajian unique selling point ni secara detail. Dia akan faham macam mana interaction masyarakat terhadap bisnes tersebut. So jadi tuan-tuan dan perempuan, ambil maklumat ni dan boleh gunakan dalam pelaburan tuan-tuan dan perempuan untuk memastikan bahawa pelaburan tuan-tuan dan perempuan, katalah short term ke long term ke, terpelihara lah. Especially pelaburan-pelaburan yang melibatkan
quarter to quarter ataupun year to year. So kita kena pastikan, sebab apa, kita bila kita nak letak long term punya pelaburan, kadang-kadang saham kita tak gerak, salah satu sebab dia ialah unique selling point kita tak ada. Okay, so itu saja daripada saya untuk video pada pagi hari ini, pada hari ini, dan saya harap tuan-tuan dan perempuan dapat belajar satu benda baru, iaitu unique selling point dalam pasaran saham. Unique selling point ni sangat penting kerana dia boleh menjadikan saham tuan-tuan dan perempuan sukses atau tidak. Sekian, terima kasih.